والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullah ta'ala, al-ashiru asbabun nuzuli. An-naw'un ashiru, bermula jenis yang ke-10 daripada 12 min al-isnai asyara. Jenis yang ke-10 ialah asbabun nuzuli, ialah segala sebab bagi turun, jadi turun ayat Quran. An-nuzuli, nuzuli ayatil Quran, sebab bagi turun ayat Quran. Ini penting ni. Jenis yang ke-10 ni pentinglah. Dari ramai-ramai ni kok ni kok likat nama juga kena tahu. Sebab dengan sebab kita kenal kok ni boleh istinbat banyak hukum. Kita boleh faham ayat banyak. Tak reti asbabun nuzul, tak faham maksud. Asbabun nuzul. Itu dia. Asbabun nuzul ni kan apa? Tulis sikit. Al-muradu biha ma yanzilul Qur'anu bisababi. Al-muradu biha, bermula murad dengannya, dengan asbabin nuzul, ialah ma yanzilu al-Qur'anu bisababih, kahadisatin waqa'at au su'alin yaridu. Di situ muradnya ialah ma yanzilul Qur'an, ialah barang yang turunlah oleh Quran. Turun Quran tu bisa babi, dengan sebabnya, sebab barang. Sebab barang tu boleh Allah Ta'ala turun Quran. Apa tikma tu? Dia misalnya kahadisatin, seperti satu hadisah, perkara yang berlaku ataupun peristiwa. Kita kata bahasa baru, peristiwa. Satu perkara yang berlaku, waqa'at, yang telah berlaku, ia hadisah. Satu kelakuanlah, satu keadaan yang telah berlaku, ia hadisah. Satu peristiwa yang berlaku, ia peristiwa. Ikutlah berlaku peristiwa apa? Waktu itu banyak. Tu kita nampak je Nabi duduk Madinah 10 tahun. 10 tahun ni banyak cerita. Banyak cerita. Kita duduk pondok 10 tahun, kadang-kadang tak ada banyak cerita dia. Pasal kita tak cari cerita dia. Sebab kita orang ngaji ni, banyak cerita hang ngaji lalu dah. Dia kau banyak tahu, kau banyak cerita hang ngaji. Dengan sains tu, dengan sains ni dah. Dia banyak.
Tu. Kalau duduk saja tu dia tak ada cerita lagi. Maka Allah Ta'ala dalam masa yang singkat Nabi hidup 10 tahun tu banyak asbabun nuzul. Kahadisatin waqa'at aw su'alin yaridu, atau pada hadisah atau satu soal pertanyaan yang datang ada orang tanya, itu berlaku lah. Bila ada yang tanya turun ayat yas'aluna wa mari orang tanya, turunlah ayat. Kadang-kadang mari tanya dulu ayat apa dulu. Ada seorang sahabat mari tanya Badawi, ya Muhammad, aina rabbuna? Bukan, ya Muhammad, aqaribun rabbuna? Adakah dekat Tuhan kita ni? Dekat kan? Fanunajihi, dekat tidak Tuhan kita ni? Kalau duduk dekat-dekat ni kami boleh masuk munajat, berjumpa. Au ba'idun, ataupun adakah jauh, ia duduk jauh-jauh, fanunadihi, maka kami akan duk melaung, bersuara, duk panggil, duk menyeru. Kalau jauh-jauh nak boleh panggil, kalau dekat-dekat nak Malaysia tu masuk temu. Badawi masuk tanya Muhammad lagi. Muhammad, Tuhan kita ni duk jauh ke dekat? Kalau jauh tu kita boleh panggil dia. Kalau dekat kita masuk jumpa. Ayat 2 lah. Tu ayat 2. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Tu je mari. Dan berlaku ya tu. Habis itu. Maka kata musannaf rahimahullah, wa sannafal a'immatul asfara fihi fayammim nahwaha istifsara ma fihi yurwa an sahabiyyin rufi' wa in bi ghairi sanadin famunqati' gitu, rufi'a. Kata dia wasannafa, dan telah menyusun atau menghimpun, mengkumpul. Sannafa ni maknanya mengarang, bukan mengarang sangat tak, maknanya menyusun, himpun buat jadi satu buku. Wasannafa, dan telah menyusunlah al-a'immatu fa'il, telah menyusun oleh segala oleh beberapa ketua, beberapa imam, beberapa pemimpin. Maksud pemimpin di segi agama. A'immah di sini, a'immatun ay minal mufassirin, a'immatun ay minal mufassirin, telah menyusunlah oleh beberapa ketua, jadi beberapa imam. Kalau imam tu minal mufassirin, dapat daripada ulama-ulama tafsir, ulama yang duduk dalam 7 Medan ni. Tu. Salah satunya Imam Sayuti. Tuan Nuqayyah sendiri. Banyak hak dia. Asbabun Nuzul. Ada kitab Qah. Cara Asbabun Nuzul Imam Sayuti. Itqan tu suku. Itqan fi ulumil Quran tu umum lagi. Tu. Wa sannafal a'immatu, dan telah mentasniflah oleh imam. Al-asfara, alif tu aliful itlaq. Al-asfara maq'u bagi musannafa. Al-asfar jamak daripada sifrin, jamu sifrin. Sifrun ni apa? Kitab. Kalau itu al-asfar mana? Al-kutubah. Al-kutub. Tu. Dia kata telah himpunglah oleh imam-imam akan beberapa kitab-kitab. Kitab ni fihi, fi takluk pada sannafa, takluk pada sannafa. Fihi takluk pada sannafa. Fihi dia merujuk kepada hazan nau'i, berdak fihi fi hazan nau'i, boleh rujuk ke fi hazan nau'i, ataupun fi ilmi asbabin nuzuli, boleh kita kata fi ilmi asbabin nuzul. Tulis pada al-a'immatu sikit.
Al-a'immatu tu minhum wahid. Minhum al-imamu al-wahidi. Wal imamus Sayuti. Fi kitabi Lubabin Nukuli. Lubabin Nukuli fi asbabin nuzuli. Banyak lagi. Wahidi ni orang kita mula-mula. Wahidi ni orang hok nombor satu juga. Hok mula nak mengarang. Mula nak hipung kita asbabun nuzul. Orang dulu lagi. Imam Al-Wahidi. Habis itu. Jadi ia hipung kitab-kitab yang bicara pada asbabun nuzul. Musannaf ayat kata wa sannafal a'immatul asfara fihi fi bayani. Kalau boleh rajak kalau kita ngaji fihi fi bayani asbabih, fi bayani asbabihi, asbabin nuzul, fi bayani asbabin nuzul, ataupun fihi fi sababin nuzul, ataupun fihi fi ilmi asbabin nuzul, atau fihi fi hadzal nau'i. Kalau fi hadzal nau'i itu jadi umum gitu. Nau'i yang ke-10. Ada kitab qah dia. Ada kitab qah. Kitab qah untuk nak bicara sabab bagi turun ayat. Kita ngaji dalam kitab tafsir Jalalain tu, Imam Suyuti tak ada bawa orang lain je ayat nazalat sikit-sikit gitu ya. Tu. Setengah-setengah ayat yang tak datang sebab kena tuju duduk dalam media dia tu. Kena ada kitab dia, kena beli juga asbabun nuzul ni, kena beli. Fayammim nahwaha istibsaran. Istibsaran. Fayammim, maka iza arafta. Fa tu jawab bagi syarat yang dihadap. Jawabul limahzufin lagi ya. Ai iza arabta. Annal a'immata sannafu al-kutuba fihi. Fayammim gitu dah. Iza arabta, apabila tahu engkau mengetahui annal a'immata, akan bahawasa beberapa imam kita ni, dia berapa ulama-ulama, ketua-ketua kita, pemimpin kita di segi agama ni, sannafu, telah menyusun oleh mereka itu al-kutubah, akan beberapa kitab, sannafu fihi fi ilmi asbabin nuzul. Bila engkau tahu dah kata ada beberapa imam duk mengarang kitab qah bicara masalah asbabun nuzul, fayammim, maka hendak menuju oleh engkau. Fayammim ai iqsid. Tu makna yammim. Maka hendak tuju oleh engkau, hadaplah oleh engkau nahwaha, tuju akan pihaknya. Tu nahwa bermakna jihata. Jihataha, tujulah akan pihaknya, akan jihaknya, pihak bagi al-asfar tadi. Hadap cari kita. Saya tahu dah, kena tuju hadap cari untuk kita ke. Ada. Hadap pergi cari. Dia tahu kata ada kat tuju cari lalu. Istibsaran. Asal istibsaran. Alif tu jadi alif tu bukan alif itlaq. Alif tu alif orang panggil alif pada masdar bukan alif itlaq. Kalau kita kata asalnya istibsaran, istibsaran gitu. Maka kata dia istibsaran i'rab yang digabung han pada mustatir dalam yammim.
Han pada pakni dalam yang ni. Hendak tuju hadap ulemu akan pihak bagi kita tu. Han keadaan engkau tu istifsaron. Tu. Yakni mustafsiran gitu. Buat istifsaron tu masdar. Tu. Bila jatuh masdar jadi hal, takwil jadi wasah. Wa masdarun munakkarun halan yaqab. Maka istifsar dengan mana mustafsiran. Han keadaan engkau itu yang mustafsiran, yang mencari kenyataan, yang mencari keterangan, yang mencari kenyataan. Dalam keadaan nak cari kenyataan, nak cari penjelasan, itu mustafsiran. Itu dalam keadaan nak cari penjelasan, menghadap kita. Mustafsiran. Habis ada. Wasannafal a'immatul asfara fihi fayammim nahwa istifsara. Ma fihi yurwa an sahabiyyin rufi'a wa in bi ghairi sanadin fa munqati'un. Sahih. Ma mubtada, ma isim mausul dengan mana allazi, jadi al hadisul ladzi yurwa tu fi'il mudhari' bina majhul, nak silat aid bagi ma. Fihi takluk pada yurwa di belakang. Tu takluk pada yurwa belakang. Aid tu yurwa tu mustatil yurwa. Ajak klik ke ma. An takluk pada yurwa, sahabiyin majrur. Rufi'a tu khabar bagi ma. Khabar bagi ma fihi rufi'a. Rufi'a khabar. Rufi'a ay rufi'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in bi ghairi sanadin, wa in ruwiya fihi bi ghairi sanadin. Ya hazah. Hazah syarat. Hazah muta'allaq dia. Wa in ruwiya fihi bi ghairi sanadin fa munqati'un, fa huwa munqati'un. Fa tu rabithah jawab in. Rabithah pada jawab syarat. Munqati'un khabar bagi mubtada mahdzuf. Takdir huwa. Fa huwa munqati'un. Jumlah tu jatuh jadi jawab. Jumlah ismiyah jatuh jadi jawab, maka bersertalah, wajib berserta dengan fa. Wajib berserta dengan fa. Habis itu tengok. Dia kata ma fihi yurwa an sahabiyyin rufi', bermula barang. Jadi al hadisul ladzi, bermula hadis-hadis yang yurwa, yang diriwayat akan dia, akan hadis, dinakal, diriwayat, yurwa ayyun qalu gitulah dia. Dinakalkan akan hadis itu, diriwayat dan dinakal akan hadis itu, diriwayat fihi padanya, fihi fi sababin nuzuli. Hadis-hadis yang diriwayatkan dia pada sabab nuzul. Hadis dia banyak bentuk. Banyak bentuk hadis. Oleh ke kalau hadis mari rupa sabab nuzul kau, siapa sahabat? Sebab sahabat tu cerita, sebab tu ayat ni. Hadis yang diriwayatkan akan dia pada sabab nuzul, tapi kait sikit yurwa tu ai bisanadin muttasilin. Kita takdir bisanadin muttasilin kerana ada dalil depan. Wa in bi ghairi sanadin, ada dalil. Yurwa ai bisanadin muttasilin. Hadis yang diriwayat dengan sanad yang berhubung. Bukan putus dah. Daripada orang panggil daripada awal sanad sampai kepada akhir sanad, suri sahabat tu. Riwayat sanad dia berhubung. Kita mengaji dah dalam masalah hadis, mustalah hadis dulu. Mulai pasal bawah. Maka kita kata hadis yang diriwayatkan padanya yurwatu an sahabiyyin, takluk pada yurwa. Hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi.
daripada sahabat Nabi. Sahabi daripada sahabat Nabi. Hadis tu kalau lain pada masalah asbabun nuzul ni, kalau lain pada bab asbabun nuzul ni, kita boleh hukum kata mauquf wa ma adabtahu ila al-ashabi min qaulin wa fa'lin fa huwa mauqufun zukin. Hadis yang kita sanad sampai kepada sahabat, ia bagi hadis mauquf. Hadis yang dihenti sampai kepada sahabat. Tapi masalah asbabun nuzul, kalau sanad dia muttasil, lepas tu riwayat daripada sahabat rufi'ah, khabar diangkat akan dia, akan ma yurwa, diangkat ai ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat kepada Nabi. Apa murad, apa maksud dengan rufi'ah? Ai hukmul hadisil marfu'. Tu makna rufi'ah. Ai hukmul hadisil marfu' lal mauquf. Lal mauquf. Artinya hukum dia, hukum bagi ma yurwa tadi itu ialah hukmul hadisil marfu'. Ialah hukum bagi hadis marfu'. Wa ma udhifa lin nabi al marfu'. Wa ma litabi'in huwal maqtu'. Itu maklum dalam ilmu ustaz. Kalau sanad sampai ke tabi'in panggil hadis maqtu'. Kalau sampai sanad kepada sahabat panggil hadis mauquf. Wa ma adabtahu ila ashabi minhu. Kalau sampai ke nabi, sanad sampai ke nabi, orang panggil hadis marfu'. Tapi kalau mari sahabat saja tapi berkenaan dengan asbabun nuzul, hukumnya hukum hadis marfu', bukan hadis mauquf. Supaya sampai ke nabi dah, walaupun sekat sahabat. Tapi hukum kata suk ke nabi dah. Sebab apa? Hukum kata marfu'. Sebab apa? Tulis itu pada rufi'ah sikit. Tu. Lianna qaul as-sahabi fi sababin nuzuli la madkhala lirra'yi wal ijtihad fihi. La madkhala lirra'yi wal ijtihad fihi. Gana kita boleh hukum kata-kata sahabat. Sahabat lah riwayat Sayyidina Anas dia riwayat gini-gini misalnya. Atau Abu Hurairah cerita gini-gini misalnya. Hukum supaya Nabi kata dah. Supaya naik Nabi dah. Sebab apa? Lianna ni ilat pada ilat kepada rufi'ah dia. Lianna qaul as-sahabi, kerana bahawa perkataan bagi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, perkataan bagi sahabat, perkataan fi sababin nuzul, perkataan pada masalah sebab turun ayat ni. Ayat tu turun gini, ayat itu turun gini, turun sebab ini ada. Kata pada masalah ni la madkhala. Jawab. Tidak ada kemasukan, tidak ada tempat masuk lirra'yi bagi pendapat. Tidak ada celah, tidak ada ruang boleh bubuh pendapat sendiri, tak ada. Tak ada tempat masuk nak bubuh pendapat sendiri. La madkhala lirra'yi. Bukan pesing istibah hukum ni. Kalau istibah hukum, boleh kira kata mai daripada ra'yi pendapat ijtihad dia. Ni turun Quran. Dia saksi nampak Quran, bukan gamak-gamak sendiri buku ni. Nampak tak dah? La majalal la madkhala lirra'yi wal ijtihadi, atau pada ra'yi. Dan tidak ada tempat masuk bagi ijtihad, buat keputusan. La madkhala fihi fi sababin nuzul. Itu tak ada celah.
Tak ada luar, tak ada tempat bubuh untuk pendapat sendiri. Sebab tu pakai hukum marfu' lalu. So laginya bab masalah alamat kiamat gapo, masalah benda gaib gini. Benda gaib hak sahabat riwayat. Hak sahabat riwayat mari. Kalau sanad dia berhubung molek rawi dia tu sikoh, hukum hadis marfu', hadis sahih, hadis marfu'. Walaupun sekat dia, tapi hukum hadis marfu'. Sebab bab masalah gaib ni dia bukan benda hak pesing mari duk gamak sendiri. Dia kena dengar mari pada Nabi juga. Tu. Walaupun dia tak angkat hadis tu ke Nabi pun, dia mari Nabi dah kalau buku pasal ni. Nampak tak? Kalau gitu hukumnya rufi'. Mak diangkat sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma fihi yurwa an sahabiyyin rufi'. Wa in bi ghairi sanadin fa munqati'. Tak apa. Wa in, jadi wa in ruwiya, kita kata wa in ruwiya fihi anis sahabi dia nama. Wa in ruwiya fihi anis sahabi, dan jika diriwayatkan dia akan diriwayat fihi padanya, pada asbabin nuzul, sababin nuzul. Jika diriwayatkan hadis tu pada masalah sababin nuzul, diriwayat anis sahabi, daripada sahabat. Tapi kalau riwayat mari sahabat juga, tapi bi ghairi sanadin. Khabar-khabar duk nampak Abu Bakar riwayat misalnya, ataupun Abu Hurairah cerita, atau Ibnu Abbas riwayat. Tak ada sanad. Qala Ibnu Abbasin gitu ya, tapi sanad tak ada. Kita temu lagi kitab tapi sekadar kata ada sanad. Tak ada sanad ni. Tapi tak ada sanad langsung pun kadang-kadang payah juga. Tak ada sanad langsung ni kadang-kadang jadi maudhu' pula lah. Sanad sini bi ghairi sanadin ay sanadin muttasilin, kena kayak gitu. Dan jika diriwayatkan akan hadis itu pada masalah sababin nuzul, diriwayat daripada sahabat, ruwiya bi ghairi sanadin, diriwayat dengan ketiadaan sanad yang berhubung. Bisanadin ay sanadin muttasilin. Tu. Kalau tak ada sanad yang bersambung sampai ke sahabat, celah tu ada satu rawi yang tak ada. Mana celah tu ada satu tabaqah rawi yang tak disebut, hak majhul. Hak tak disebut mana-mana. Ke putu dua kan, ada muqdal mazal, muqdalus saqitu bin husnani. Tu. Kalau lah diputus tu warid. Kalau masalah riwayat, waktu riwayat seorang, wa kul gharibun arwawit faqat. Wa kullu ma lam yattasin bihali isnaduhu muqati'un aw salih. Hak ni tak ada hubung di mula. Bihalin ni maknanya tu. Wa kullu ma lam yattasin bihalin. Bihalin tak ada kira. Tak kira utus seorang ke dua orang ke tiga orang ke, tak kira. Tu dinamakan munqati' orang panggil. Maka diriwayat padanya daripada sahabat dengan tidak sanad, fa munqati'un, jawab fa huwa, maka iaitu al hadis al-marwi tu, hadis yang diriwayatkan pada masalah asbabin nuzul tadi tu, munqati'un, hadisun munqati'un. Orang panggil hadis yang terputus sanad. Hadis yang terputus sanad, maka dia putus sanad, tak boleh buat kira mana. Kerana dia masuk dalam anwa'il hadis dhaif. Munqati'un ay fa huwa min anwa'id dha'ifi. Fa huwa min anwa'i ad-dha'ifi. Maka iaitu hadis munqati' ni setengah daripada jenis-jenis bagi hadis dhaif. Hadis dhaif ni. Hadis dhaif ni tu buat pula banyak lah. Tu. Hadis sahih yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanun ma'rufu turqal wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtaharat wa nama laka sahih ishtaharat pada lepas pada tu apa Allahumma salli alaihi
hasanun ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtaharan wa kullu ma an rutbatin husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsa man kasur. Tu kurang pada martabat hasan tu dhaif berlaku. Dhaif ni banyak macam-macam pula. Tu habis kat tu maka hukumnya munqati'. Misalnya wayat Allah gitu, kalau kita nak mendalami dia kena tuju dalam maidan mustalah hadis. Tapi dia nak wayat samilai dah. Masalah sabab nuzul ni ya ada hak muttasil, ada hak sahih, ada hak dhaif. Jadi ayat gitu ya. Au tabi'i fa mursalun wa sahhati. Au tabi'i fa mursalun wa sahhati asya kama li ifkihim min qissati was-sa'yi wal hijabi min ayati khalfal maqamil amri bis salati. Al amri bagi amru tu beki. Lepas dengan ajar kitab ni tadi kena kita buat cerita yang keluar dah. Beki lebih. Kita beki di awal tu kita kena buat semula. Kita ayah dia ni dia tak sempat diulang ni dia beki lekom. Tu hantar kepada kedai kitab semula, film semula. Dulu dia taubat salah. Yang masa dulu dia taubat dengan tu, dengan manggul. Dia ada besi taubat. Dia salah-salah. Kan nak beki kilit suai kitab ni kena royak anak murid. Tu. Maka ni au tabi'i fa mursalun wa sahhati asya kama li ibkihim min qissati. Tengok je. Au tabi'i au ataf kepada ala an sahabi, ataf kepada sahabi. Gitu. Dulu sahabiyin hak ni tabi'i saja bi sukunil ya'i lil wazni. Sukun ya tu ya tu mati. Asalnya tabi'iyin. Gitu dia nisbah. Tapi sukun ya tu kerana wazan sini. Dulu tak apa sahabiyin tu cukup boleh. An sahabiyin rufi'. Au tabi'iyin. Yani au ma yurwa fihi an tabi'iyin. Takdir lagi tu. Dia ataf kepada sahabiyin. Berarti kena takdir mubtada mari semula. Jadi au ma yurwa fihi an tabi'iyin, atau bermula barang hadis-hadis yang diriwayatkan dia akan hadis itu fihi padanya pada sababin nuzul. Masalah sahabat-sahabat turun Quran. Hadis yang diriwayat pada masalah sababin nuzul, tapi yurwa tu an tabi'i, diriwayat daripada tabi'i. Maknanya sanad sampai kepada tabi'i, bukan sahabat. Tabi'i riwayat. Tu tabi'i riwayat. Hasan Basri cerita ke masalah tu. Dan lain-lain. Tu. Tabi'i ni banyak anak murid sahabat. Mereka yang sempat belajar dengan sahabat. Tetapi mereka yang mengaji dengan sahabat. Bukan dia jumpa tak sekadar dia jumpa tak angin tabi'i lagi atas kena pendapat. Tak suka sahabat ni tak kena nanti dengan hadis, semata-mata jumpa bagi sahabat dah. Dia beriman dengan Nabi ya. Atau tabi'i, atau riwayat daripada seorang tabi'i. Tu sanad sampai tabi'i. Hak ni kat mana pula? Fa mursalun. Tu fa huwa mursalun. Tu mursalun tu khabar bagi mubtada mahzuf, takdir huwa. Takdir huwa. Lepas tu jumlah huwa mursal tu khabar bagi ma. Khabar bagi ma. Date for domain rabitah, for rabitah. For rabitah pada khabar bagi hak ni harus. Pada wajib sesuai dengan famu kotak tu dulu.
Dia kata fatabi'i fa mursalun fa huwa maka iaitu ma yurwa. Hadis yang diriwayat daripada tabi'in tu. Masalah asbabun nuzul ni supaya tak ada kira asbabun nuzul tak sababun nuzul. Kalau masih tabi'in kalau panggil hadis apa? Fa mursalun. Fa huwa hadisun mursalun. Maka iaitu hadis tu ialah hadis yang mursal namanya. Hadis mursal ni hadis apa? Wan mursalun apa dia? Wan mursalun minhu sahabiyyu saqat. Tu. Mursal tu tulis ai wa huwa ma saqata minhu sahabiyyun. Kita turut tuan baik kuliah daripada dalam mantai tu sendiri tu ulama duk buat soalan kata ada huraian lagi tengok tak tepat lagi dia bagi. Mursal ni kalau nak lebih tepat hadis yang ihtiman gugur sahabat padanya. Hadis yang ihtiman gugur sahabat pada dia. Maka tabi'in riwayat tu boleh jadi dia riwayat pada sahabat. Boleh jadi dia dengar sama tabi'in dia, tapi dia tak riwayat, dia angkat ke Nabi lalu misalnya. Atau dia tak angkat ke Nabi. Maka orang panggil hadis tu hadis mursal. Walaupun mursal dia kena angkat ke Nabi lah. Dia tabi'in riwayat kata Nabi riwayat. Padahal tabi'in tak ada dengan Nabi. Pacelah tu sesiapa? Telah tu dia. Boleh jadi kena ke sahabat tapi tabi'in tak riwayat. Dan boleh jadi dia riwayat sama buat dia. Maka dengan sebab tanggung kata sahabat tu. Telah tu dikatakan mursal. Tapi kita tunggu baik kuliah dah masa qata minhu sahabi itu. Hadis mursal. Habis itu dah fa mursalun nama dia. Awak ni pun tuju dalam hadis. Ada hadis. Dia nak riwayat kena. Dia nak riwayat kata masalah asbabun nuzul ni dah. Kadang-kadang yang mari dengan rupa sahabat riwayat, kadang-kadang mari rupa tabi'in riwayat. Hak sahabat riwayat pun kadang-kadang berhubung sanad, kadang-kadang terputus sanad. Berhubung sanad tu hak tu pakai sahih, lagi pula marfu' lalu dah hak tu. Tu. Kalau pasal hak putus sanad, hak tu masuk dalam bahagian hadis dhaif. Apa tu dah? Maka kena cek pula dalam kitab Lubabin Nuqul Imam Suyuti. Kita tengok fi asbabin nuzul. Satu kitab qah tu. Qah bukan kata itqan dak itqan ni besar. Dia mau kecek berlaku asbabun nuzul ada juga lah itqan tapi sikit-sikit. Tapi Imam Suyuti dia perkara qah kitab. Kita tengok dalam. Ada banyak lagi. Kena wipung juga temu kitab apa sini jangan lalu mata saja. Supaya boleh beli taruh. Biar ada sebuah dua tak apa dah. Bicara asbabun nuzul. Bila kita kenal sebab turun ni tafsir dia orang panggil kena atas benda dia. Bukan girata dah. Tafsir kita tu bukan tu otak kita dah. Ia bimbing itu asbab dia. Fa mursalun wa tu wasahhati asya. Tu wa isti'na lil bayan. Sahhat fi'il madi ta tu ta taknih si sakinah asalnya sahhat gitu. Tapi kan bagi kasrah. Kasrah tu kita kata darurah syai'iyah tapi di sini orang panggil kasrah kana rawi. Tulis itu pada sahhati itu bikasri ta'ittanisi lirrawi orang panggil kasrah rawi ar-rawi apa rawi tulis pada rawi tulis pada hubung lagi bikasri ta'ittanisi lirrawi warrawi huwa al-harfu alladhi yalzamu takarruruhu fi akhir kulli baitin fi
fi akhir kulli baitin min abayati al-qasidah. Min abayati al-qasidah. Cuba perhati belakang tu. Kali ni au tabi'i fa mursalun wa sahhati asyakama li ifkihim min qissati was-sa'i wal ijabi min ayati khalfal maqamil amri bis salati. Ingat tu titi belakang. Tu titi hok berkecek belakang tu panggil rawi tu. Rawi tu apa? Warrawi dan bermula rawi tu apa? Huwa iaitu rawi tu. Rawi tak ada alif. Rawi ke rawi tu dah. Rawi. Rawi tu apa? Iaitu al-harful ladzi ialah huruf yang di sini kena keta dah. Tahu dah apa? Huruf yang yalzamu takarraruhu, yang lazim oleh berulang-ulang akan dia akan huruf tu. Lazim kena berulang-ulangkan. Berulang fi akhir kulli baitin, pada akhir, pada hujung bagi tiap-tiap bait daripada abyatil qasidah, daripada segala bait bagi qasidah ataupun nazam tu kalam syair. Di sini kena kepada huruf ta tu, tengok ta dia kena turun suku. Qissati ayati solati, tiba-tiba sohat hidup mati gitu. Tak munasabah dengan rawi. Lalu tu kasrah juga sohati gitu. Padahal ta tu tak isi sakinah. Nampak tu kan? Ta tu tak isi sakinah, tapi menegah daripada sukun oleh kasrah rawi ni. Kasrah rawi. Habis itu wasahhat asalnya. Asya tu fa'il bagi sahhat. Asya tu asalnya asya'u gitulah. Tapi sini baca qasar, tak ada baca mad dak, kerana wazan. Tulis pada asya' bil qasri lil wazni gitu. Bil qasri. Han keadaan lafaz asya' tu makru'an, dibacakan dia dengan qasar, dengan direngkas, dengan dipendekkan alif tu. Tak ada baca mad dak asya' tu. Kalau ada hamzah orang panggil bil mad, tapi ni bil qasar. Sebab apa dibaca dengan qasar? Lil wazni, kan darurah wazan. Wazan syair. Lil wazni pun boleh, lil darurati pun boleh. Aku lam takluk pada makruhan tu. Habis itu asya' tu fa'il bagi sahhat, asal asya'u gitulah. Kamakah tu takluk mahzuf, khabar bagi mubtada mahzuf. Kah tu kama, jadi wazalika. Wazalika al-mazkuru minal asya'i as-sahihah. Takdir lagi nak baca kali tu. Wazalika al-mazkuru min al-asya'i as-sahihati. Hatukah kainun kama. Kainun kama, ma ising mausul. Ising mausul. Betul. Di mana allazi kama kalladzi al-amri alladhi li ifkihim lam takluk mahzuf. Jadi silat aid bagi ma lah. Takluk kepada silat aid bagi ma yang mahzuf. Kama sabata atau kama hasala. Kama sabata wa hasala, tak boleh dulu. Silat aid bagi ma tu mahzuf. Lam takluk pada sabata tu. Lam tu lam ilah, lam taklim. Kama sabata li ifkihim. Ifkihim. Ifki ni idafah ifki kepada him, idafah masdar kepada fa'il. Him tu rajak kepada al-munafiqin. Min tu min bayan pada ma. Min tu bayaniyah, bayan pada ma. Min qissatin asalnya. Dia. Tu tengok. Dia kata wasahhat dan sahih. Dan jadi sahih lah. Maksudnya nak wayak hak sahih. Asbabun nuzul hak sahih. Moga asbabun nuzul ni ada macam-macam. Ada dengan marfu', munqati', mursal, macam-macam. Dan jadi sahih lah. Dia kata sahih. Hak ni sahih.
Sahih lah ai nak kata ini. Wa sahhat ai nak kata ini situ. Sahih pada sahih ulih ada. Dan telah sahih lah oleh beberapa perkara asya'. Telah sahih lah oleh beberapa perkara al-asya'u ay asya'u min asbabin nuzul lah. Sahih oleh beberapa perkara daripada asbabin nuzul. Banyak asbabun nuzul hak sahih. Maksudnya hak sahih pun banyak. Beberapa asbab yang sahih. Beberapa hadis. Kita asya' tu kena ke hadis-hadis. Bicara asbabun nuzul tu dah tu. Tu. Maksudnya kata sahih banyak hak sahih. Misal 1, 2, 3. Nak misal. Kama li ifkihim min qissatin. Jadi wazalika. Dan bermula di makian itu. Di makian itu al-mazkur. Yang tersebut. Apa yang tersebut? Minal asya'is sahihah. Daripada asbabun nuzul yang sahih. Yang tersebut daripada asbabun nuzul sahih. Misalnya kainun kama, adalah ia seperti barang, seperti perkara. Tak potok ma dulu, jangan dikira apa lagi min doyan, min bayan ada kan. Seperti barang, seperti kisah-kisah, seperti sebab dan kisah cerita yang sabata liifkihim. Cerita yang telah sabit ia cerita tu, atau hasil ia cerita tu, liifkihim, kerana mendusta oleh mereka itu. Kerana berdusta oleh mereka itu al-munafiki. Hak lepas dah marah. Cerita yang sabit kerana berdusta oleh orang munafik. Sebab orang munafik dia dak bohong, dia dak menuduh ke atas Siti Aisyah. Maka hasillah cerita. Cerita tu sahih. Hak masyhur tu sahih Bukhari Muslim. Isbatkan cerita tu. Kama untuk dalam masa gua dalam kocak. Lekat tak lewat pun dia kocak dah. Sebab sebab ni kita datangi nak jadi. Lepas tu ni tak kena kosong. Tak ni dekat dah. Maka dia kata kama liifkihim, kerana barang yang seperti barang telah sabit kerana berdusta oleh mereka itu munafik. Ifki dulu tu ayatul ifki, ingat tak? Ayatul ifki dulu. Tengok dulu. Hak masalah turun pada ayat Asy-Syidda'i tu 10 ayat. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, suratul Nur. Ayat tu asbabun nuzul dia sahih. Sahih. Kalau cerita tu sahih. Nampak dah? Maka dia kata ifkihim. Apa ma tu? Min qissatin, daripada satu kisah. Jadi qissati Aisyah tak, daripada kisah bagi Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kisah yang berlaku di Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Hak tu sahih. So, satu misalnya misal ya. Ada banyak lagi. Hak tu sahih. Wasa'yi, atau kepada ifkihim. Wasa'yi. Jadi kama lis-sa'yi, salah kata kita. Wa ma sabata lis-sa'yi. Tak dia itu. Dan yang kedua, no misal lagi. Yang keduanya seperti barang yang telah sebab atau kisah yang telah sabit ia barang tu lis-sa'yi, kerana sa'i. Kerana hukum sa'i, bersa'i. Sa'i itu ai bainas Safa wal Marwati, antara Safa dan Marwah. Dia ada sebab mari. Tu ayat innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Dalam Fathul Khabir dah sebut tu, kita tengok fa fi sahihaini, daripada hadis dua sahih Bukhari Muslim daripada Siti Aisyah,
Kana al-ansaru qabla ay yuslimu. Orang Ansar ni dah belum pada dia masuk Islam dulu. Yuhilluna limanata at-taghiyati. Mereka wahji belum pada nak masuk Islam, mereka dok tawah wahji pada masa jahiliyah dulu. Dan mau wahji limanat, bagi manat. Manat tu kena ke berhala. Manat tu lah afara'aitumul lata wal uzza wa manat as-salisah dah. Tu manat tu nama berhala. Manat at-taghiyah. Manat at-taghiyah nama dia. Mereka ada wajib di manat. Puak Ansar ni belum pada dia nak masuk Islam, dia wajib tu hidup tawah, hidup wak puja tu. Berhala nama manat. Wa kana man ahallalaha, dan adalah mereka yang buat haji baginya bagi manat tu yataharraju ayyatufa bis safa wal marwah. Tu berjauhi akan dosa daripada bau bertawah ia di Safa dan Marwah. Jadi nak pergi ke Safa dan Marwah, Allah Taala perintah yang umrah wajib tu pergi ke Safa Marwah kan. Maka di Safa Marwah dulu ada berhala tu, belum pada Nabi nak membuka Mekah. Berhala dia ada di situ. Orang musyrikin Mekah dak semua. Ada pakat wajib situ, seolah kata ada puja situ, tempat puja dia. Lepas tu orang Ansar bila dia masuk Islam dah, dia wasa tak orang panggil wasa lekat kurung lah panggil. Wasa tak sih dah pergi situ, wasa teringat teka ada buat ibadat, ada buat syirik dulu dia. Kalau pergi situ wasa tak sih lepas, tak segi. Lagi tawah lagi dia masuk situ tu tak sih. Dia masuk Islam dah. Fasalu, maka bertanya mereka itu lepas pada masa mereka masuk Islam, mereka tanya Siti Aisyah. Maka tanya anzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku hati tak lagi situ. Masa situ tempat seolah tempat pasal buat kejahatan. Tempat dak pasal buat kejahatan, buat syiriknya tu, wasa tak selalu tu. Mana tu maka mereka tanya ayat Quran tu, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan Marwah itu setengah daripada tanda-tanda agama Allah. Tu Allah Taala kata innas safa wal marwata min sya'airillah famal hajjal baita aw i'tamara. Maka barang siapa pergi haji di Baitullah ataupun buat yang umrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada jenis berdosa gapo atas dia. Ayyat tawafahi bihima, daripada bawa bertawaf ia di Safa dan Marwah. Tak ada apa pergi lah. Bila siapa musim haji, wajib haji atas dia pergi musim haji. Tu riwayat satu riwayat. Lepas tu dalam Sahih Bukhari pula daripada Asim bin Sulaiman qala sa'altu Anasan. Asim tanya kepada Anas, Anas, bukit Safa Marwah ni lagu mana? Tu. Kita nak sok antara Safa Marwah tu. Maka Anas kata kunna nara annahuma min amrin jahiliyah. Pok kita pun dapat lagu tu dulu. Anas kata, pok kita ni dah dulu ni teka jahiliyah tu kita buat ibadat situ. Lepas tu bila masuk Islam pun kita ada wasa duk dapat lagi kata benda tu masuk dalam kerja jahiliyah lagi. Falamma ja'al Islam amsakna anhuma fa anzalallahu ta'ala innas safa wal marwata min sya'air. Semua hadis tu hadis sahih. Tu kerana bersaing antara Safa Marwah tu asbabun nuzul dia tu sahih. Gitu ya nak ayat. Tu wasa'yi bainas safa wal marwati. Tulis tak apa but as-sa'yi tu ai fi ayah fi qaulihi ta'ala innas safa wal marwata. Innas safa wal marwata. Min sya'airillah al-ayah. Tu kena asbab nuzul dia. Kita
Kita tak datang mari dah dah. Kita tengok dalam syarah dia. Asbabun nuzul dia ada dah dalam kitab dia. Musnad kita ambil mari dua je. Nak ayat kata hak ni hak sahih. Tu. Nampak? Sini ngatak dia min juga lah dah kalau kira. Kama sabata ay wa ma sabata lisaji ay min qissatin. Min qissatin. Tu daripada kisah. Kisah tu kena kepada kisah hak Ansar. Min qissati Ansari. Kisah hak Ansar. Sampai berlaku hasil kisah Ansar ni lah. Kerana masalah syi'i antara Safa dan Marwah. Habis dua, wal hijabi min ayatin. Wal hijab ni atau pada ifkihim juga. Atau pada ifkihim juga. Yakni ma sabata lil hijabi. Ma sabata lil hijabi. Lepas tu min ayatin i'rab jadi apa min? Baik han pada al-hijab. Han pada al-hijab. Han pada hijab tu min ayatin. Daripada beberapa ayat-ayat. Soalan kata wal hijab bil ayatin. Jadi wa ayatil hijab itu. Wa ma sabata li ayatil hijabi wa itu. Ma sabata li ayatil hijabi min qissatin. Min qissatin juga. Takdim oleh wal hijabi itu kita kata ma sabata lil hijabi ay li ayatil hijabi. Betul min qissatin itu sebut dulu bayat pada ma. Dan seperti barang yang telah sabit ia. Kisah yang telah sabit ia. Asbabun nuzul lagu tu dia kisah. Seperti barang kisah yang sabit ia li ayatil hijabi. Kerana ayat-ayat hijab. Ayat-ayat Quran yang menyatakan bertabir. Dia begini. Diperintah bertabir. Suruh tabir dah dulu. Dalam rumah Nabi tak tabir. Bini-bini dia ada tu daripada ada dalam bucu-bucu rumah kita ya. Kalau orang masuk ke. Tapi lama-kelama ayat ada. Perintah mari. Akhirnya Nabi mula bertabir. Allah Ta'ala suruh. Hijab di sini tabir tu. Tulis pada ayatin tu al-muradu biha. Wah itu betul ayatin al-muradu biha qauluhu ta'ala. Al-muradu biha qauluhu ta'ala wa iza sa'altumuhunna mata'a. Surah Al-Ahzab ayat 53. Wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wa iza fa iza. Wa iza wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ini ayat hijab apa? Kena kepada ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Ayat berlaku kisah tu boleh turun ayat Al-Hijab.
Tu murad dengannya iaitu murad biha bermula murad dengan dia dengan ayatil hijab tu ialah qauluhu firman Allah Taala wa idza sa'altumuhunna dan apabila minta oleh kamu hunna akan mereka itu isteri-isteri Nabi mata'an minta akan satu benda fas'aluhunna maka hendak minta oleh kamu hunna akan mereka itu jadi akan dia tu salah mapo bagi mapo kedua tu maksud tadi maka hendak mintalah oleh kamu akan mereka itu akan perkara tu minta min wara'i hijab dari belakang tabir dari belakang dinding, jadi belakang tabir. Yang hidup tengok gitu dah kena sekat tabir dah. Tu. Boleh. Tu. Nampak tabir ni tak dalam. Tu dia tak boleh dah. Dia tak boleh. Habis itu ada kedua ayat. Dalam film kopi ada buat mari. Ayah hipung habis lalu dah. Kita nak baca sekali lagi. Hak ni salah satu perkara hak jadi muafakat pendapat Umar dengan wahyu. 3 perkara. Hak pendapat Umar tu jadi semakar dengan wahyu. Dia Umar nampak lagu tu pak tak lama ayat Quran tu Umar. Semakar dengan hak dia nampak. Masalah tolak masalah berlaku absah gitu satu sekali lepas tu masalah maqam Ibrahim ni masalah 10 tengok satu ayat hijab ni dia sabit dalam masalah Zainab Allah subhanahu Sayyidah Zainab Nabi baru berkahwin dengan Zainab baru nikah dengan Siti Zainab. Lepas tu bila hari pernikahan Nabi buat jamu panggil sahabat mari. Makan nasi dari rumah tu duk makan hidangan dari rumah. Duk lama-lama tu bincang-bincang duk kecek lebih kurang. Nabi pun duk isyarat lah wasa nak pergi sahabat pergi dah lah. Tu mula-mula buat isyarat Nabi bangun. Tak ada pia bangun lagi. Bini duk ada, isteri duk ada dalam rumah. Tak ada pia duk bangun lagi. Akhirnya Nabi sendiri bangun. Nabi pun Nabi tu luar. Nabi tu luar, tunggu sahabat tunggu Nabi pergi. Ada lagi 3 orang tak bangun. Duduk dalam rumah. Duduk buat sama ya. Duduk dalam rumah tu. Nabi masuk tu, dia duduk ada lagi buat ni. Allah, 3 orang sahabat. Tu. Lepas tu Nabi isyarat akhir-akhir Nabi ni masya-Allah tengok. Dia tak ada kata betul. Pok mung hidup lama mana. Okey. Tak ada mak. Kalau kita ni mak dah. Begitu. Lama-lama lek-lek awak. Lek-lek awak. Dia tak dia wasa malu Nabi ni. Isyarat gitu ya ada di. Dia nak duduk suatu ada. Dia nak duduk dengan isteri dia. Maka akhirnya akhirnya mereka tu 3 orang tu pergi. Anak pun masuk mak. Anak kata ya Rasulullah pergi belakang dah tak ada orang sangat rambut dah. Nabi pun lalu dah katut hijab. Lepas anak hari tu Nabi pun katut tabir, buat tabir dalam rumah. Anak keliru ya pergi Rasulullah tabir Nabi buat tabir. Bila orang sahabat tu pergi belakang Nabi mula buat tabir sekat tak dengan isteri dia. Kalau orang masuk tu tak nampak isteri dia dah. Saya nak anak waktu tu klik ayat kepada sahabat. Nabi Nabi ni sahabat kalau kita lama tu dia tengok ayat Quran tu. Dia waktu habis tu ayat nak turun tu lagi. Tu ayat tu. Ayat tu hijab tu. Dia dulu dia masuk dapur kan, dia duduk dalam rumah ni. Bini Nabi pun duduk ada, walaupun kelupung pun dia duduk dalam sekali kan. Duduk nampak dia sekali lagi.
Waktu Sayyidina Umar tak sedap tengok. Sayyidina Umar pun masuk juga. Masuk dia tak sedap tengok. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, inna nisa'aka, sungguhnya isteri-isteri engkau ni ya Rasulullah, yadkhulu alaihinnal birru wal fajiru. Orang yang masuk ni, masuk temu ni ada macam-macam, ada hak karuk, ada hak bahan. Hak masuk berjumpa tu macam-macam tu ya Rasulullah. Falau amartahunna ayyahtajibna, kalau engkau suruh mereka itu, ya Rasulullah, kalau engkau suruhkan isteri-isterimu tu wi berhijab, wi bertabih, wi sekat ke, boleh. Tu Umar kata. Itu tak lama ayat tu, ayat hijab itu. Ayat itu. Jadi semakar dengan pendapat Sayyidina Umar. Umar ni ya, Nabi kata kalau ada Nabi lagi lepas padaku Umar. Kalau Allah Ta'ala letak pula seorang Nabi lepas padaku, kalau nak ada, kena ke dia dah. Umar. Dia pendapat dia malah. Maka kata dia rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, Musannif kata wasa'i wal hijabi min ayati. Khalfal maqamil amri bis salati, yakni wa khalfal maqami, kena takdir waw, hazah waw hara ataf kepada ifkihim lagi. Mana maktub dia al-amri, maktub salat wal amri bis salati khalfal maqami, khalfa ta'alluq pada as-salat, khalfa ta'alluq kepada as-salah di belakang, bis salah buat ta'alluq pada al-amri. Nampak? Soal wal amri, jadi wa ma sabata, wa ma sabata lil amri. Dan yang ketiga nak misal lagi, barang yang sabit ia barang tu daripada kisahnya. Sabit kerana apa? Lil amri, kerana suruh. Al-amri kerana suruh oleh Allah Ta'ala akan Nabi dia. Al-amri amrillahi ta'ala an-nabiyyah, kerana suruh oleh Allah akan Nabi dia. Allah suruh bis salati, suruh dengan sembahyang. Sembahyang di mana? Sembahyang tu dia suruh ayat lain. Tapi suruh ni, suruh dengan sembahyang. Sembahyang khalfal maqami, sembahyang di belakang maqam Ibrahim. Al-maqami maqami Ibrahim. Pada ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musallan, musalla. Ayat tu pun asbabun nuzul dia tu hadis sahih. Umar juga ayat ni. Umar yang naik 6 Nabi. Tu pada ketika kerja haji wada. Dia tawaf Baitullah, duk dah tawaf. Sayyidina Umar ya Yesus, ya Rasulullah, kalau jadi sini buat tempat sembahyang. Guna waktu tempat sembahyang kau di maqam Ibrahim. Waktu turun ayat Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Hendak jadi ulemu, Nabi hendak jadi ulemu, akan musallan, akan tempat sembahyang min maqam Ibrahim, jadi indah maqam Ibrahim, di sisi maqam Ibrahim mu jadi tempat sembahyang. Tempat sembahyang di situ. Situ tempat mustajab doa. Nabi pun sembahyang bila Allah ayat ayat itu, Nabi mau sembahyang di maqam Ibrahim. Sahabat Abu Bakar tunggu sembahyang situ lah. Maka kita sunat disuruhkan kita sembahyang lepas pada tawaf apa siap, ataupun lepas pada kita tawaf, ikutlah tawaf umrah, tawaf haji mana, disunat kita sembahyang 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Sebelum penuh lah dia mau, tapi lo ni dia sekat buat pagar dan sekat dia semaya ke belakang sikit. Dia tak boleh semaya rapat dah, dia penuh orang di keliling maqam Ibrahim. Nabi semaya dekat tu.
Tu Allah Taala perintah mana. Maka 3 perkara Rasulullah Umar yang semakar dengan wahyu. Satunya masalah ni ayat hijab. Itu masalah maqam Ibrahim. Itu riwayat Imam Bukhari dari Sahih Bukhari daripada Sayyidina Anas. Qala Umaru wa faqtu rabbi fi salasin. Aku semakar dengan Tuhanku pada 3 perkara. Umar kata aku semakar dengan Tuhan 3 perkara. Kau ana semakar. Dan aku nampak Tuhan tak taufik aku nampak gitu ya tu ayat semakar dengan apa hak aku nampak. Ada 3 perkara. Salah satu daripadanya maqam Ibrahim tadi. Qultu ya Rasulullah law ittakhadna maqama Ibrahim musalla. Ayat pada dengan. Fanazalat ayatu wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Kita tengoklah dah. Maqam itu semua hadis yang sabit pada asbabun nuzul hak sahih. Misalnya misal ya tu kah. Ya misal saja 2 3. So 2 3 4. Dia dah tepat asbabun nuzul. Sudah. Sekat tu dulu kemudian kata ini suratul Ahzab ayat berapa? 50 Ayatul Hijab 53. Tapi dalam dia kata Imam Sayyuti Hipung bukan 3 perkara tu tak ni. Pendapat Umar hak semakar dengan wahyu 18. Siapa Imam Sayyuti Hipung satu risalah pula. Imam Sayyuti Hipung Al-Kawkabul Aghar fi muwafaqati Umar. Kitab dia nombor 1 risalah 18 perkara. Kita mencek tengok kitab tu dah. Apa tu? Masa nak tahu. Al-Kawkabul Aghar fi muwafaqati Umar. Risalah tu Imam Sayyuti Hipung untuk nak menyatakan perkara hak pendapat Sayyidina Umar tu bersepakat dengan wahyu. Muafakat dengan wahyu Allah dengan ayat Quran. Dia nampak ayat turun. Dia nampak gitu ayat turun. Dia nampak gitu ayat turun ia. 18 ni. Tapi ya dalam hadisnya ayat kata 3. Ya adat itulah mafhumalah. 3 boleh dia ada lagi tempat lain. Fi salasin. Dah sekat dulu kembali kata al-hadi asyara awwalu ma nazala iqra alal asahifal mudassiru awwaluhu wal aqsu qaumun yaksuru. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سهل
صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تشيسه والحمد لله حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرب لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ارتضي قولنا فعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وأقل أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واسعنا كل الشرور وأقر بالرضا منك الحلول واقض عنا ربنا كل الديون وقبل أن تأتينا رسل واغفر واستر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه atau ada if kirim ya pala beda enggak? Oh, boleh.